Assalamualaikum. Jom kita belajar tentang integrated rate law calculation pula. Okey, integrated rate law calculation ni ada 3 jenis formula, iaitu formula untuk zero order, first order dan second order. Sebelum kita tengok formula tersebut, kita consider pada situasi A bertindak balas dan menghasilkan produk. Okey, jadi rate law dia adalah rate sama dengan K zero order kan? A to the power of 0 lah. Ataupun bila to the power of 0 dia bersamaan dengan 1. Jadi rate sama juga dengan K darab 1. Tapi kita biasa tulis K sajalah. Okey. Kalau first order, rate sama dengan K to the power of 1. Okey, 1 tak perlu tulis sebab dia kuasa 1 je kan. Kalau second order, rate to the power of concentration A 2 macam tu. Okey, daripada rate law ini, okey, dia ada buat satu reaction yang berlaku apabila rate satu rate initial kita samakan dengan rate pada waktu-waktu tertentu, iaitu concentration initial ni berubah dan kita samakan dengan concentration A pada waktu tertentu. Kita samakan macam tu dan kita rearrange, maka dapatlah integrated rate law begini. Yang awak kena tahu adalah bukan proses nak dapatkan formula tu, tapi awak kena tahu adalah ini formula zero order, formula integrated rate law first order dan formula integrated rate law second order. Sebab formula ni memang dia tak bagi dalam exam. Madam ada explain yang sebelum video sebelum ni. A0 adalah initial concentration, AT ni adalah concentration pada masa tertentu, dan kalau masa tu 2 jam, T ni 2 jam lah. Okay. K adalah rate constant. Nombor 1, the following equation shows the decomposition of SO2Cl2 with a rate constant K 5.09 10 to the power of -4 at 320 K. Ini K dan yang ini pun K. Sebenarnya K yang ini adalah Kelvin, iaitu merujuk kepada suhu. Tindak balas ini berlaku pada suhu 320 Kelvin. Jadi K yang ini adalah sebenarnya rate constant lah. At 320 K, 1 mole of SO2Cl2 is left to decompose in 2 liter container. Maksudnya pada suhu 320, 1 mole SO2Cl2 dibiarkan terurai dalam bekas 2 liter. Determine the concentration of SO2Cl2 after 30 minutes. Maksudnya dia minta awak kirakan concentration. Dia tanya yang ini sebab dia bagi masa sebanyak 30 minit. Dia bukan bagi A0, dia bukan bagi initial concentration, tapi dia tanya concentration selepas 30 minit. Ada tak dia bagi A0 initial concentration, ada tak concentration? Concentration dia bagi, tapi bukan secara direct, di mana awak kena cari sendiri, iaitu 1 mole bahagi dengan 2 liter. Kan kalau nak kira molarity kan, formula dia adalah mole per volume. Jadi 1 mole bahagi dengan 2 liter, awak akan dapat 0.5 molar, iaitu ini adalah initial concentration. Okay, kita dah ada K, kita dah ada initial concentration, kita dah ada masa. Jadi kita nak pilih formula yang mana? Ada 3 integrated rate law. Nak guna yang mana? Awak tak boleh main ambil saja. Awak kena pilih formula yang betul berdasarkan situasi soalan. Jadi awak kena tentukan order apa. Okay, cara nak tentukan order, kita tengok slide yang ni. Ada 4 kaedah menggunakan initial rate method, half-life, linear graph dan unit of K. Tiga-tiga ni adalah tidak berkenaan dengan soalan tadi sebab semuanya memerlukan data. Data untuk, bukan date ni, data untuk plot graph. Kalau yang unit of rate constant, dia seperti soalan macam inilah. Okay, kalau soalan macam ni, awak kena tengok unit of rate constant. Di mana kalau unit dia M per masa, molar, kepekatan per masa, contohnya molar per second, molar per year, macam tu. Ini adalah
zero order. Tapi kalau per second, per time, per day, okay, 1 per second, maksudnya dia adalah first order. Tapi kalau formula K itu adalah per molar per second. Per molar ni per time kan? Per molar per year. Molar per year. So maksudnya itu adalah second order. Dah faham tadi kan? Jadi kita tengok balik soalan, nilai K unit dia adalah per second. Maksudnya dia adalah per time. Per time tu tak kisahlah per masa apa pun. Untuk soalan ni dia masa dia guna adalah second. Jadi per second maksudnya first order. Bila first order tak perlu guna formula ini, tak perlu guna formula ini. Kita guna formula first order lah sebab dia per time. Kenapa per time? Sebab dia ada bagi dalam soalan bila per second maksudnya per time, maksudnya first order, guna formula ini. Kita masukkan nilai yang ada dalam soalan tu ke dalam formula first order. Jadi dia akan jadi A0 adalah 0.5 molar dan AT ni yang kita nak cari K 5.09 darab 10 kuasa negatif 4 per second dan darab 30. 30 ni dalam minit tau. Jadi kita kena darab dengan 60 untuk tukarkan kepada second. Kenapa kena tukarkan kepada second? Sebab unit ini adalah second. Okay, kalau tak tukar kepada second nanti tak boleh cancel out. Okay, cuba tekan pause dulu dan kira. Okay, dah dapat semua. Jadi jawapannya adalah 0.2 molar. Jom kita belajar tentang graf bagi integrated rate law pula. Untuk tentukan order of reaction ada 4 kaedah iaitu menggunakan initial rate method. Ini pun graf. Half-life method, ini pun graf. Dan graf satu lagi adalah linear graph method. Inilah integrated rate law graph. Okay. Unit of rate constant ni adalah bukan dalam bentuk graf tapi dia macam soalan biasa sahaja di mana awak kena guna unit K per time, per molar per time untuk tentukan order of reaction. Kali ni dalam video ni, madam nak ajar tentang cara guna linear graph method ataupun integrated rate law graph untuk tentukan order. Graf yang awak kena lukis atau awak kena plot nanti ada 3 jenis. Awak kena plot concentration A versus T. Yang kedua awak kena plot ln A versus T. Kemudian yang ketiga awak kena plot 1 over A versus T. Ini concentration lah. Soalan yang dia bagi, kalau dalam bentuk graf, memang dia akan bagi data banyak-banyak macam ni. Jadi A, dia bagi jelas ya, plot a linear graph to determine the order of reaction. Awak kena plot a linear graph tu kan. Sebenarnya awak kena plot, awak kena cari graf yang mana yang bentuk linear. Jadi kita nak tahu graf yang mana yang bentuk linear, awak kena plot 3 jenis graf macam ini. Baru awak boleh jumpa linear graph ataupun straight line graph. Apabila awak plot, awak akan dapat 3 bentuk graph. Jadi kita kena cari yang mana satu linear. Adakah yang atas ini linear? Okey, ini bila kita sambung dot dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, tak linear kan? Lengkung. Yang ini pun macam ini. Akan lengkung juga. Jadi kita cuba yang ini pula. Yang ni nampak macam straight kan? Straight lah ni. Jadi inilah jawapan dia linear graph. Bila kita dapat linear graph ataupun straight line graph, kita boleh tahu soalan yang ini adalah order yang ke berapa. Kita tengoklah. Kita plot apa tadi? Kita plot 1 over A versus time. 1 over A ni adakah dia zero order? Kalau zero order, dia A sahaja. Ini zero order. Tapi oleh kerana dia lengkung, bukan zero order. Kalau ln, yang ada ln ni, ini adalah first order. Adakah dia first order? Tak, sebab dia lengkung. Jadi, yang straight line, okay, yang garis lurus sahaja adalah 1 over A iaitu second order. Okay.
Okey, apabila awak dapat graf straight line, awak tengok dia punya paksi dan paksi itulah yang menentukan order dia yang keberapa. Paksi yang menyebabkan paksi Y yang menyebabkan graf itu linear adalah 1/A, jadi second order. Sekarang kita dah tahu soalan ini adalah second order. Yang madam belum tunjuk adalah macam mana paksi Y dia 1/A dan paksi X dia adalah T. Sebenarnya berlaku rearrangement pada dia punya integrated rate law. Jadi kita rearrange ini jadi KT tambah 1/A naught, di mana ini adalah Y sama dengan MX. X adalah T, masa, dan gradient ataupun slope of the graph adalah K, dan C merupakan 1/A naught. So C ni adalah intersection, ni adalah 1/A naught ni. A naught kat sini lah, sebab A naught maksudnya initial concentration sebelum berlaku tindak balas. Soalan nak determine the rate constant. Rate constant adalah slope of the graph. Untuk tentukan slope of the graph, awak kena buat tangent segitiga besar-besar pada graph dan cari dia punya X dan Y. Masukkan formula untuk dapatkan gradient of the graph. So, bila awak masukkan, awak akan tolak Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2. Dan ini awak akan dapat gradient of the graph, ataupun ini adalah rate constant. Okey. Yang ni slide yang terakhir. Tahniah, 1.1 dah habis tau.